2.1 Workers Compensation. Ini you all boleh baca, you all boleh fahamkan. Benda senang, ini pembacaan. Tutorial kita ini pembacaan. Course ni lebih pada pembacaan, dia bukan pada calculation. Okey, kalau awak tengok gambar di sini, pictures di sini, apa yang berlaku? Workers accident, workers injury. Okey, kelas? Awak tengok, kawan dia lah. Yang ini yang mungkin jatuh ke apa ke, slap ke. Kawan dia menolong. Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita perlu lakukan dalam organisasi kita? Okay, kita kena tahu dia dahulu. Definition workers, kita adalah pekerja. Kita pekerja. Compensation yang saya masukkan tadi, workers compensation adalah pampasan kita apabila berlaku sesuatu kemalangan. Okey? Ayat di sini, workers compensation has the purpose protecting the workers. Protecting ni adalah menghalang daripada workers, protect. Orang kata protect ni adalah menghindarkan daripada pekerja. Providing statutory ni badan berkanun lah, ataupun hal-hal badan-badan berkanun. Compensation, pampasan level to be paid, pampasan yang level yang perlu dibayar kepada daripada employer kerana disebabkan injury yang dialami oleh pekerja. Senang aja. Workers' compensation adalah pampasan kepada pekerja yang mengalami kemalangan di tempat organisasi ataupun di tempat kerja, yang dibayar. Ada level-level dia, level-level paid. Tengoklah kemalangan macam mana. Kemalangan menyebabkan putus kaki, kemalangan menyebabkan patah tangan. Dia ada level-level bayar mengikut injury, mengikut kecelakaan tersebut yang mana dialami oleh workers. Kalau kita tengok di sini, dia ada undang-undang ni di sini. Undang-undang Malaysia untuk Akta menjaga pekerja daripada segi papasan tahun 1952. Akta 273. Apa aim kita? Action kita? Help worker who lost ability. Maksudnya sini, menolong pekerja yang kehilangan disebabkan damage, kemalangan ataupun kecelakaan. Ability ni adalah kita punya kesempurnaan pada diri kita. Kalau kata diri kita ke tangan-tangan lah, mata-mata lah, kaki-kaki, yang menyebabkan kecelakaan. Workers are paid with fair compensation, pampasan yang sepatutnya workers dapat pembayaran tersebut daripada employer, majikan. Paid with compensation. The duty of the employer to provide insurance. Setiap majikan perlu provide insurance kepada mana-mana workers ataupun person, pekerja dia lah, as the protection to workers. Jadi kat situ papasan yang kita dapat tu adalah caruman majikan yang mencarum insurans kepada pekerja-pekerja beliau, untuk protect lah, untuk protect, untuk melindungi pekerja-pekerja dia lah sekiranya berlaku kemalangan. Apakah papasan yang cover? The compensation cover all person. Apa dia? Agriculture, pekerja-pekerja domestik. Agriculture ni pekerja-pekerja daripada bidang pertanian lah. Hazardous employee, pekerja-pekerja yang terdedah kepada bahaya. Ataupun charity, amal, kerja-kerja amal ataupun religious, keagamaan. Railroad, pembinaan jalan raya ataupun pembinaan jalan, termasuklah kereta api ke jalan raya ke apa. Maritime, marine, perkapalan. Contractors, kontrak ataupun sub-contractor, pekerja-pekerja subkontrak. The compensation cover,
papasan yang melindungi person, manusia-manusia ataupun human yang bekerja tersebut. Okey, habis 2.1. Senang ya. 2.2. Apa yang menyebabkan? Apa action yang kita perlu buat setelah pekerja kita kemalangan? Pekerja kemalangan, kita kena ada record keeping. Maksudnya sini, kita kena ada pengumpulan data-data. Why failure accident being reported? Mengapa accident, disebabkan accident, kita perlu report. Dan kita perlu record. Okay. Dan dalam record keeping, kita ada requirement NADOPOD. Nanti kita akan belajar apa itu NADOPOD. Nak kena hafal ni, NADOPOD. Dia singkatan ni. Okey, kita pergi pada apakah itu NADOPOD. NADOPOD is meaning a notification of accident. Notification of accident. Notification of accident. Dangerous occurrence. Dangerous occurrence. Occupational poisoning. Occupational poisoning. And occupational disease. Occupational disease. Kena ingat loh. Apakah itu NADOPOD? Apakah yang menyebabkan kita perlu record keeping for NADOPOD? Disebabkan the Occupational Safety and Health 1994 requires employee to notify the nearest department. Kerana majikan kena beritahu kepada mana-mana Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang terdekat apabila berlaku kemalangan, dangerous occurrence, ataupun melibatkan pekerjaan yang melibatkan manusia tersebut poisoning, keracunan, ataupun disease that occur the place, ataupun melibatkan kecelakaan di tempat kerja. Pertama adalah disebabkan accident. Macam-macam accident boleh berlaku. Yang kedua, dangerous lah. Dangerous ni, occurrence ni yang pekerjaan yang melibatkan pembahayaan, bahaya. Seperti mendaiki bangunan, menggunakan staging dan sebagainya. Occupational poisoning, pekerjaan yang melibatkan keracunan makanan. Occupational disease, yang melibatkan wabak, melibatkan seperti sekarang lah. Kalau kita tengok wabak COVID-19 ni, barisan hadapan seperti polis, tentera, Kementerian Kesihatan, dia pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan wabak, disease, melibatkan manusia-manusia yang menyebabkan penyakit. Manusia-manusia tersebut ada penyakit lah, dia terpaksa berhadapan. Maksudnya di situ. Apakah the purpose of the requirement? Apakah requirement ataupun prosedur-prosedur yang perlu kita purpose? Pertama, kita kena tahu undang-undang. Ensure that the regulator is made aware of situation. Kita tahu apa yang berlaku di kawasan sekeliling kita. Undang-undang yang berlaku sekarang, adakah dia melibatkan mati ataupun serious injury ataupun kecelakaan yang serius. Sekiranya berlaku pekerja kita tersebut lah. Enable the authority. Kita ada pengesahan authority untuk identify, untuk mengemas kini ataupun untuk memastikan appreciate action taken. Kita ambil taken disebabkan prevent incident akan datang. Okay. The authority may also investigate. Sebagai authority kita, sebagai majikan kita kena selidik bersama-sama dengan Jabatan Keselamatan. Kenapa accident tu berlaku di workplace? Untuk kita determine under akta tersebut, under the act. Okey, supaya kita nak buat report keeping. Terusnya, ini adalah akta penalti yang mana section 321 akta insiden tersebut, kemalangan tersebut di tempat kerja. It is an offence to fail to report an accident. In that case, penalty apply. Maksud di sini, sekiranya berlaku apa-apa kemalangan di tempat kerja anda,
sebagai seorang majikan, anda tidak melaporkan kemalangan tersebut kepada Attar Keselamatan, Kesihatan dan Pekerjaan di Jabatan JKKP, anda boleh dikenakan penalti atau kedua-duanya. Bos, non-complaint, tiada kemaafan, tiada orang kata non-compliance ni ialah tiada pengurangan lah. Tetap RM10,000, RM10,000 atau 1 tahun penjara, atau kedua-duanya sekali. Kepada siapa? Kepada majikan tersebut. Jangan main benda ni. Jangan kita esok dalam industri kita jadi penyelia, pekerja kita bawah aksiden dalam pekerjaan, kena mesin ke, kena empat mesin ke, apa benda lah. Kita sebagai seorang supervisor, kita tak laporkan kemalangan tersebut pada majikan kita. Itu satu etika yang tidak baik lah. Okey. Apakah itu record keeping? Apakah itu accident report? Lebih kurang sama lah. Kita kena ambil record, kita kena ambil data, apa yang berlaku, tentatif disebabkan apa pekerja ni accident, dan kita kena buat accident report. Apa yang sepatutnya yang kita tengok accident report tersebut? Kalau kita tengok tadi ni, pertama lah, metod yang kita perlu, dokumen yang kita perlu pastikan. Kita kena pastikan what do you see, apakah yang melibatkan kemalangan pada pekerja tersebut. Mungkin equipment disebabkan equipment tool, material, mesin, ataupun software permukaan lantai yang broken, ataupun apa-apa saja benda-benda yang damage ataupun stuck di tempat kerja tersebut. Kita kena pastikan disebabkan apa. What do you see yang kita nampak pekerja kita tu berlaku kemalangan? What about the environment? Adakah environment kita, kawasan sekitaran kita itu memang membahaya? Contoh sepertinya jalan lantainya licin, location licin, ataupun tempat kita tergelap sikit, lampu condition tak berapa cantik. Kena ambil tahu ke tu. Itu environment kita, apa yang kita nampak. Lepas tu kawasan persekitaran kita. What the activity occurring around the accident scene? Apakah menyebabkan accident apabila aktiviti itu berlaku? Pekerja tu tengah buat apa? Activity occurring. Ni kita nak kena simpan ni. Nak kena ambil method dokumen ni. What the activity occurring around the accident scene? Apakah aktiviti yang sedang dijalankan semasa accident itu berlaku? Who is there? Siapa yang berada di situ? Who is not? Siapa yang tak perlu ada di situ? Siapa yang perlu ada di situ? Siapa yang tak perlu ada di situ? You all need the information to the initial statement interview. Maksud ke sini, kalau awak katalah kawasan tu adalah kawasan, memang kawasan mesin. Sini, kawasan mesin. Yang sepatutnya datang ke sini adalah juruteknik saja, technician. Tetapi yang masuk dalam ni adalah operator. Dan operator memang tak dibenarkan masuk dalam kawasan mesin tersebut. Berlaku kemalangan pada operator tu. Siapa yang perlu disalahkan? Who is there? Who is not? Siapa yang patut ada dalam ni? Siapa yang tak patut ada dalam ni? Sepatutnya ada ya technician. Kenapa operator ni mana-mana masuk? Adakah dia dapat arahan daripada technician? Atau dia dapat arahan daripada supervisor? Atau dia dapat arahan daripada manager? Sekiranya dia dapat arahan, berlaku kemalangan ke operator tersebut, yang beri arahan tu yang patut dipersalahkan. Tapi sekiranya dia memandai-mandai masuk,
salah pada operator tersebut lah. Okey, kelas. Gentleman tu nak kena tahu tu. Sebab ada kawasan-kawasan yang kita tak semestinya kita sebagai pekerja kita boleh sesuka hati masuk. Kawasan-kawasan yang dilarang. Measure distance and position. Kemalangan tu berlaku, adakah kawasan tadi seperti kawasan mesin yang dilarang tersebut, operator tu berlaku kemalangan di kawasan dekat-dekat di sini, berdekatan. Disebabkan apa? Adakah mesin sini, adakah mesin-mesin di sini ditapintas, menyebabkan flashover di kawasan sekeliling pekerja-pekerja yang terkena ni. Itu sebab ada dia punya term measurement, distance and position. Tu ada terlibat ke tu? Ada juga dia punya permasalahan di situ. Apakah kita kena ambil? Pertama kita kena ambil gambar lah. Foto. Lepas tu kita kena ambil name of possible witness, saksi. Lepas ambil foto, kena ambil saksi-saksi yang berada di situ. Siapa saksinya? Ataupun kita kena tanya dengan company rescuer, kawasan penyelamat majikan kita, siapa yang dilantik. Dalam satu line tu ada 3 orang. Contohnya line production, ada 3 orang yang dilantik oleh company untuk jadi pegawai penyelamatan, untuk selamatkan sekiranya apa-apa berlaku. Dia ada kursus lah tu. Dia ada terlibat dengan kursus, ada terlibat dengan training lah. Material, equipment yang involved. Apakah material-material yang menyebabkan kemalangan tersebut? Dia menggunakan material apa? Tu kena tak tahu lah. Information needed. Record keeping requirement. Yang tadi kita saya dah terangkan. And notification of accident, NA accident. Dangerous occurrence, D. Occupational poisoning, OP. And occupational disease, OD. NEDOPOD regulation, kawalan 2004. NEDOPOD, what's it meaning NEDOPOD? Notification of accident, dangerous occurrence, occupational poisoning and occupational disease. Regulation ni adalah peraturan 2004, peraturan. For this purpose, this is an ensure that data record, kena record data lah. Data kena record by employers lah. Ini form, kita kena buat data, kena isi data lah. Apa disebabkan accident report tersebut lah. This guideline provide official interpretation, answers, explanation to question employers. Kita kena soal siasat kepada pekerja tersebut disebabkan apa kemalangan berlaku, atau sekiranya pekerja tersebut meninggal di tempat kejadian, kita kena soal siasat saksi-saksi yang berada di situ. Dan kita kena tengok record keeping dia. Betul ke dia masuk kerja pada hari tu? Betul ke dia pergi ke kawasan tu? Kenapa kawasan tu membahaya? Adakah sepatutnya dia pergi ke situ? Ataupun siapa yang suruh dia ke situ? Okey. Kalau awak tengok di sini, it is an regulation. It is not a regulation, but rather supplementary instruction, reporting and record keeping duties. Okey. Kita kena ambil NEPODOT punya form, JKKP 6 dan JKKP 7 dan JKP 8. Kita kena isi tu. Borang tu memang ada yang risau apabila berlaku kemalangan tersebut lah. Duties kita sebagai seorang supervisor ataupun technician ataupun orang bawahan kita lah yang terlibat dengan kemalangan tersebut. Ni kalau awak tengok contoh-contoh di sini. Contoh-contoh borang JKKP. Ni lah. JKKP 8, laporan mengenai kemalangan kejadian berbahaya. Apa awak kena isi nama. Kalau orang tu sakit, kita kena isikan dia. Kita sebagai supervisor atau technician, jawatan dia, alamat organisasi dia. Apakah ni maklumat beritahu kita beritahu kita sebab kita nampak staff kita accident. Orang yang terlibat tu kita kena tak nama dia, tarikh lahir dia, tempat kejadian dia.
Dan huraian kemalangan ni, kejadian berbahaya ni, sepatutnya adalah diisi oleh pekerja tersebut. Okey. Oleh kerana kita dia kemalangan. Dalam borang JKP6, maklumat pemberitahu kita yang kena isi. Berpandukan kepada ayat dia lah. Kita kena tanya dia lah. Apa yang berlaku. Sebab siasatan akan dibuat oleh pihak insurans ataupun pihak Jabatan Keselamatan JKKP. Dia orang akan siasat. Macam kita aksiden kereta, siapa yang siasat kita? Yang siasat, kita buat laporan polis. Insurans akan siasat. Akan tengok daripada laporan polis apa yang kita beritahu. Kesalahan siapa. Sama je. Itu kemalangan jaya. Ini kemalangan di tempat kita. Sebab kita nak claim insurans tersebut. Kalau kita tengok sini, borang JKP 7, dia ada laporan mengenai keracunan. Ini borang lain, keracunan pekerjaan. Ini kalau katalah pekerja tersebut terlibat dengan keracunan makanan ataupun keracunan apa-apa, dari segi apa-apa. Mungkin tempat kerja dia memang melibatkan asid. Asid apa yang dihidung melibatkan keracunan. Seperti biasa, apa yang perlu dipakai? Mungkin dia kena pakai baju-baju PPE, pakaian-pakaian PPE, peralatan-peralatan PPE yang protect diri dia. Itu ceritanya. Kalau dia tak pakai, dia dipersalahkan lah. Kalau kita tengok borang JKKP 8, Register Accident Dangerous, ni, Operational Poisoning, ni sama jugalah. Disebabkan apa? Poisoning disebabkan apa? Kemalangan disebabkan apa? Apakah insiden-insiden yang berlaku? Okey. Ini ada dia punya, dia ada term-term dia ni. Bukan kita orang kata isi borang sesuka hati je. Kalau kemalangan, borang yang insyaAllah JKKP 6 tadi. Yang 7, 8 ni lebih kepada poisoning. Tapi 6 ni mesti isi sikit dan sama 8. 7 isi sama 8. Dia sekali ni. Cuma 7 tadi pada keracunan poisoning. Information needed. Apakah maklumat-maklumat yang perlu kita tahu? Yang perlu kita kendaki. Kalau tengok sini name of company, name of yang kemalangan tersebut lah. Name company, siapakah company rescue emergency response service, orang yang tolong menyelamatkan tu, apakah material, equipment, artikel yang kita perlu rescue sekiranya berlaku kemalangan. Take photo, different angle about 360 darjah, kita kena ambil foto sepanjang 360 darjah lah. Sama je macam kemalangan jalan raya yang kita kena ambil. Disebabkan apa? Adakah disebabkan kemalangan itu disebabkan differential tool ke, adakah kemalangan disebabkan arak ke, minum arak ke, ataupun kawasan situ licin, ataupun banyak dengan kontainer ataupun melibatkan ada alatan-alatan ataupun rope seperti tali-tali yang broken. Kena tengok. Kita kena ambil tahu semua tu. Kita kena tengok kawasan sekeliling kita disebabkan apa. Take panoramic photo, kena ambil foto lagi untuk entire skin, top and bottom, side to side, setiap sudut-sudut kita kena ambil tahu. Kita kena ambil gambar tersebut. Record keeping kita, document the skin important for many reason. Penting untuk semua reason yang akan dipersoalkan. Untuk insurans, untuk juster, untuk JKKP. Majikan tu kena soal siasat lah. Tapi kita sebagai seorang majikan, kita kena kumpulkan lah dokumen-dokumen tersebut. Remember, the team approach work best because accuracy is reconstructing the accident in the final criteria. Given all the time and money constraint and complexity of the investigation process, to head are better than one. Maksud di sini, tim adalah lebih baik daripada kita bekerja seorang. Bekerja satu tim lebih baik, better, lebih baik. Two head lebih baik, better than one. Laporan ataupun bekerja daripada dalam satu tim adalah lebih bagus daripada bekerja berseorangan.
When document the skin, one of the biggest challenge facing the investigator is to determine who is to blame, siapa yang perlu dibersalahkan. Determine who is relevant, siapa yang perlu bertolongan, relevant, perlu di ambil tindakan pertolongan. Determine who is in charge, siapa yang tengah bekerja semasa tu. In charge siapa, supervisor siapa, manager siapa. Kita kena pasti determine. Determine who is liability, label, siapa yang patut yang kita liability kan untuk dokumen-dokumen tersebut. The most effective dokumen material kita kena ada evidence, pembuktian. Dokumen obviously relevant material, kita kena ada material-material yang apa dapat dokumen if relevant in question, apa yang kita kena persoalkan, dan relevancy establish, apakah input-input yang perlu kita dapatkan apabila persoalan-persoalan ini timbul di soal siasat lah. Okay, attendant awak perlu isi dan perlu jawab lah kuis-kuis yang saya masukkan dalam Google Classroom tersebut. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Photo are better at documenting the skin for all reason below, except photo more effective show motion through time. Tak perlulah mengambil orang kita kalau kemalangan ambil orang kita dulu. Orang tu terjerit sakit. Photo are better is displaying detail. Kena ada display detail. Ambil kemalangan tersebut, kalau manusia tu patah kaki, dah ambil dah. Tak perlu kita ambil dengan muka dia dengan menangis. Tak perlu lah. Photo best show size relationship. Kalau boleh yang terkini lah, relationship yang terkini, keseluruhan gambar tu. Photo are easier to produce. Ini paling senang kita nak dapat lah. Kita ambil dalam handphone, kita senang nak print, ataupun kita pakai printer ke apa lah.